إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقرابته أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Saya mengajak sekalian yang hadir untuk sama-sama menambah takwa dengan berbekalkan pesanan daripada Allah Jalla wa Ala. Allah berpesan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un azim, kerana sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Para tetamu Allah yang mulia, dalam kesempatan berkhutbah pada hari ini, ingin saya berkongsi suatu cerita, yaitu tentang kisah seorang buta dengan pelita. Kisahnya begini. Di suatu malam yang dingin, kelam dan gelap gulita, berjalanlah seorang buta dengan teraba-raba. Bersama dengannya tongkat, dan di tangannya ada sebuah pelita. Dalam perjalanan itu, dia berselisih laluan dengan beberapa orang anak-anak muda. Lalu anak-anak muda itu keheranan dan dengan agak sinis melemparkan satu soalan dengan nada sindiran. Kata mereka, wahai orang buta, adakah perlu bagi kamu yang buta berjalan berbekalkan pelita, dan tidakkah cukup hanya dengan tongkat di tanganmu? Kemudian mereka itu tertawa beramai-ramai. Maka tersenyum si buta yang hikmah dengan soalan yang dikemukakan tersebut. Lalu si buta menjawab dengan penuh adab dan sopan, wahai anak-anak muda, terima kasih kerana menyapaku. Benar, cukup bagiku dengan bertongkat, dan sememangnya ia untukku. Akan tetapi pelita ini adalah untuk kamu. Benar bahawa aku tidak dapat melihat, akan tetapi cahaya daripada pelita yang kubawa ini tetap berguna untuk menerangi yang lain. Bahkan dengan sinarnya ini, mungkin kamu yang jelek tidak akan melanggar diriku yang buta. Lantas si buta itu membacakan suatu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum. Juga si buta itu membacakan akan maknanya, jika kamu berbuat akan sesuatu kebaikan, maka faedah ataupun manfaat daripada kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Hadirin sidang seakidah dan seagama, kisah si buta dan pelita walaupun pendek, namun ia memberi banyak makna pada akal yang panjang. Mari kita tengok ibrah dan perhatikan pengajarannya bersama. Pertamanya, usahlah terlalu berkira-kira untuk berlaku baik. Dalam kehidupan yang singkat ini, usahlah ketika hadir semangat atau perasaan untuk berbuat baik, maka kita berkira-kira akan untung dan rugi, khususnya dalam perkiraan kepentingan dunia kita. Jangan sampai kita tertanya-tanya, kalau aku tolong dia, maka apa kebaikan dan untungnya untuk aku? Ikhlaslah dalam beramal, kerana itulah kerja kita,
Untuk membalasnya, biarlah menjadi urusan kerja Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ia berkata, setiap manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu juga akan binasa kecuali yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga akan binasa kecuali yang ikhlas dalam setiap amalannya. Perkara kedua, berbuat baik sepanjang masa. Laksana cerita si buta tadi, siang dan malam tiada beza baginya. Di siang hari hanya bertongkat, namun di malam hari ia menggenggam pelita. Itu kerana dengan anggapan bahawa tanpa pelita di tangan pada malam hari, mungkin ia akan menyusahkan orang lain. Walau dalam serba kekurangan, namun tidak seharusnya diri kita menjadi ejen penyusah kepada orang lain. Ingat akan pesan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man darra Allahu bihi, wa man syaqqa Allahu alaihi." Nabi bersabda dengan maksudnya, barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mendedahkan mudarat padanya. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyusahkan urusannya. Pelajaran yang ketiga, ganjaran pasti ada, walau tidak diminta-minta. Dari jawapan si buta tadi, dapatlah kita yakini bahawa kebaikan yang kita lakukan akan tetap memberi ganjaran kebaikan, walaupun kita tidak pernah meminta ia dengan sesuatu balasan. Setidak-tidaknya pelita yang dipegang itu memberi kebaikan supaya dilihat dan tidak dilanggar oleh orang lain. Malah setiap kebaikan yang kita laksanakan menjadi doa yang mustajab kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pastinya setiap orang yang menerima manfaat atau kebaikan daripada diri kita akan mendoakan kita walaupun hanya dengan sepatah ucapan, "Ya Allah, baiknya orang itu." Dan kata-kata itu sudah cukup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarkan kita dengan kebaikan yang lebih banyak. Amin. Pelajaran yang yang keempat, hidup sentiasa bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya di sebalik kisah si buta itu ada sedikit ibrah dari sebilangan anak muda yang menyapa dengan bahasa sindiran dan sinis. Adakah tidak boleh dalam hidup ini kita tidak menyusahkan orang lain, walau hanya dengan sepatah kata daripada lidah kita? Bersama kita menyeru diri kita dan orang lain untuk tidak sesekali menyusahkan orang yang selain daripada kita. Ada satu kata-kata hikmah yang cantik susunan tuturnya, yang boleh menjadi ingatan untuk kita semua, di mana kata-kata hikmah itu berbunyi, walaupun kubur lain-lain, walaupun dosa lain-lain, walau neraka lain-lain, tapi ingat, yang memandikan jenazah kita pun orang lain, yang mengkafankan kita juga orang lain, yang menguburkan kita juga orang lain. Malah yang bersedih dengan kematian kita juga pun orang lain. Jadi janganlah sesekali menyusahkan orang lain dengan perangai atau lidah kita yang tidak disenangi oleh orang-orang lain. Dengan kata-kata itu, kita menutup khutbah singkat hari ini, agar kisah ibrah si buta dan pelita dapat menjadi iktibar buat kehidupan dalam menuju negeri yang kekal abadi. Ingatlah sekali lagi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kamu berlaku baik, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim,
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.